Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Anda sedang menonton Niaga Awani bersama saya Nabilah Khalida, dan seperti biasa pada jam ini kita akan berikan laporan berita bisnes, kewangan, ekonomi tempatan dan juga antarabangsa, dan kita mulakan dengan di mana seperti yang diumumkan Jabatan Perangkaan Malaysia DOSM pada 24 Februari 2023, kadar inflasi Malaysia pada Januari tahun ini mereda kepada 3.7% berbanding 3.8% pada Disember tahun lalu 2022. Dan Bank Negara Malaysia atau BNM pula melalui tinjauan kestabilan kewangan separuh pertama 2022 dapati nisbah hutang isi rumah Malaysia kepada keluaran dalam negara kasar KDNK kini mencatatkan paras 84.5%, iaitu menghampiri paras sebelum berlakunya pandemik COVID-19. Namun untuk data yang lebih terperinci, rakan penyampai Hadis Ashraf Hasnan ada laporannya. Silakan. Okey, Nabila, sudah tentu antara perkara penting dua yang disebutkan oleh Nabila. Pertama adalah berkenaan dengan inflasi, inflasi, kedua adalah berkenaan dengan hutang isi rumah. Okey, kita nak tengok satu persatu berkenaan dengan perkara ini. Okey, kita nak meneliti dari segi tinjauan kestabilan keuangan separuh pertama 2022 yang dikeluarkan oleh Bank Negara Malaysia. Baik, pertamanya kalau kita lihat dari segi hutang bawah bantuan bayaran balik pinjaman, kalau kita lihat isi rumah ini untuk suku pertama 2022, data terkini kita masih lagi menantikan daripada Bank Negara dan juga mungkin details lebih lagi daripada DOSM, tetapi untuk suku pertama 2022 2.4%. Kalau kita bandingkan untuk Disember 2021, ianya sekitar 18.8%. Dan jika kita telitikan dari segi PKS pula, Disember ataupun sekitar 2021 adalah 5.4%, tetapi untuk suku pertama adalah 2.3%, suku pertama 2022. Baik, ini antara perkara yang penting untuk kita telitikan, iaitu berkenaan dengan dari segi nisbah pinjaman yang terjejas, terutama melibatkan isi rumah, di mana apa yang penting di sini adalah daripada 1.1 pada Disember 2021, ianya meningkat kepada 1.2% pada ini adalah pada suku pertama 2022. Dan PKS juga turut menunjukkan peningkatan yang sama, 2.5% meningkat kepada 2.8% pada suku pertama. Ini melibatkan isi rumah dan juga PKS. Ini cukup penting untuk anda telitikan dan lihat. Isi rumah 5.7%. 5.7% peningkatan ini daripada 5% meningkat kepada 5.7% melibatkan isi rumah, manakala dari segi ujian tekanan sebelum ini ataupun 5.9% telah pun meningkat kepada 6.9%. Ini merupakan ujian tekanan yang boleh dikatakan bakal memberi refleksi maupun impak secara lebih menyeluruh berkenaan dengan nisbah pinjaman terjejas apabila ujian tekanan diberikan. Baik, kita ada agensi kaunseling dan pengurusan kredit AKPK. Ingat, ini bukanlah penghalang ataupun apa yang ataupun sesuatu yang boleh menyekat anda dan juga isu hutang dan sebagainya. Ini ada cara ataupun jalan penyelesaian kepada krisis yang anda alami, terutama melibatkan keuangan. AKPK melibatkan individu ada program pengurusan hutang. Jika anda menjalankan perniagaan, skim penyelesaian pinjaman kecil juga ada diperuntukkan. Dan anda juga, selain AKPK, anda juga boleh berbincang bersama dengan institusi perbankan, pelan penjadualan dan juga penstrukturan semula secara khusus melibatkan pinjaman anda. Baik, inflasi. Perkara kedua yang kita sebutkan tadi. Ini secara keseluruhan kita nampak inflasi mula menunjukkan penurunan, mereda sedikit daripada 4.7 pada ataupun 4.7 pada Ogos 2022, telah pun mula menunjukkan penurunan yang signifikan daripada 4.7, 4.5 turun kepada sekitar 3.8 dan juga 3.7 pada Januari 2023. Dan ini antara perkara yang penting untuk kita telitikan, bagaimana harga makanan luar rumah masih lagi meningkat tinggi. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli menyatakan bahawa inisiatif Minu Rahmah antara perkara yang akan membantu untuk menurunkan harga makanan di luar rumah. Baik, ini antara perkara-perkara yang boleh kita perincikan melibatkan isu hutang dan juga inflasi. Nabila. Terima kasih Haris. Jadi berdasarkan pembentangan data tadi, kita dapat lihat hutang isi rumah membukit. Jadi apakah solusi untuk isu ini? Jadi untuk mengulas lanjut, sudah sedia bersama kami di talian ialah Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif, Pengarah Program MBA Putra Business School. Selamat pagi Prof. Selamat pagi Nabila.
Okey, soalan pertama mungkin kita nak tanya apa realiti hutang isi rumah ketika ini dan adakah rakyat Malaysia kini berdepan dengan gaji boleh guna atau take home pay yang rendah? Bagaimana? Ya, kita berdepan dengan situasi yang mana hutang isi rumah di Malaysia ini masih dianggap tinggi. Kalau kita lihat laporan oleh Menteri Kewangan pada tahun lepas menganggarkan hutang isi rumah sekitar 89% berbanding KDNK. Mungkin 1.3 trilion dan majoritinya adalah untuk membeli rumah ataupun pinjaman rumah lebih kurang 50%. Dan itu satu realiti iaitu isi rumah kita banyak hutang. Dan realiti yang kedua, apabila banyak hutang ni, adakah mereka mampu untuk memiliki rumah? Kalau kita lihat purata pendapatan gaji isi rumah di Malaysia ini sekitar 2,900 kepada 3,000, katakanlah 3,000. Dan kalau kita lihat purata harga rumah di Malaysia ini sebenarnya 300,000 median, harga median. Tapi kalau di macam lebih tinggi dan di Kuala Lumpur lebih tinggi. Dan kalau untuk membeli rumah yang berharga 300,000 ni, kalau kita tengok pinjaman bank hanya akan membenarkan kita meminjam untuk membeli rumah 300,000 ni kalau pendapatan kita sekitar 3,300. Jadi kalau purata gaji 3,000 tetapi nak beli rumah yang bersekitar harga 300,000 kena ada gaji lebih tinggi daripada itu sebabnya ada satu kajian yang dibuat oleh satu laman sesawang online untuk platform untuk membeli rumah. Mereka mendapati bahawa kurang daripada separuh respondennya mempunyai belanjawan ataupun bajet yang tidak mampu untuk membeli rumah berharga 350,000. Inilah situasinya, iaitu isi rumah berdepan dengan tahap kebutuhan tinggi. Pada masa sama, mereka yang ingin membeli rumah tidak mampu kerana gaji yang masih lagi dianggap terlalu rendah pada masa ini. Dr. Razman, Haris di sini. Persoalannya mengapa rakyat Malaysia berhutang? Itu yang dijelaskan tadi. Ada kalau kita lihat apa yang dikatakan oleh bekas Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul, jika boleh saya quote di sini, majoriti hutang rakyat Malaysia adalah untuk membeli aset, 58.1% beli rumah, 5.7% beli hartanah bukan kediaman dan 5.3% membeli sekuriti seperti saham. Dan adakah boleh kita katakan sesuatu langkah ini adalah sesuatu yang baik sebenarnya untuk tempoh jangka masa yang panjang dari segi kebergantungan hutang pada ketika ini yang tinggi, tetapi untuk jangka masa panjang akan memiliki pemilikan aset dan sebagainya. Pandangan Dr. Razman berkenaan perkara ini? Okey, kalau kita lihat situasi semasa pandemik, mereka yang mempunyai aset adalah golongan yang mampu untuk pulih dengan segera daripada kemelut ekonomi yang berlaku sejak kebelakangan ini, dan mereka yang tidak mempunyai aset itu mereka kehilangan banyak pendapatan dan terpaksa bergelut untuk mencari pendapatan baru. Tetapi mereka yang mempunyai aset seperti rumah, seperti saham ataupun emas dan sebagainya, mereka bolehlah orang kata jual untuk menampung kehidupan sementara untuk pulih. Kita lihat pembelian aset itu adalah satu bentuk pelaburan jangka masa panjang yang memang haruslah difikirkan oleh setiap individu ataupun isi rumah. Itu sebabnya kerajaan menggalakkan melabur, menyimpan dan juga membeli aset. Namun isu kat sini, bagaimana untuk memiliki aset? Adakah semata-mata melalui berhutang ataupun adakah mekanisme yang membolehkan kita memiliki aset tanpa perlu berhutang dengan banyak? Saya lihat di sini untuk menangani isu ini, ianya memerlukan tahap literasi kewangan ataupun kefahaman dalam menguruskan kewangan bagi setiap individu itu untuk dipertingkatkan, kerana kita ada banyak kaedah ataupun cara untuk meningkatkan pendapatan kita, meningkatkan kekayaan kita dan juga aset. Tetapi apabila tersalah langkah, apabila kita ingat pinjaman hanyalah satu-satunya cara untuk memiliki aset dengan tinggi, maka kita sering terperangkap apabila berlaku situasi seperti sebagai contoh kenaikan kadar OPR ataupun kita tiba-tiba kehilangan punca pendapatan menyebabkan kita tidak mampu membayar komitmen dan jatuh muflis. Itu saya lihat kefahaman literasi kewangan itu adalah amat penting untuk membolehkan kita mampu memiliki aset tanpa terjejas dengan teruk atas isu keberhutangan ini.
Baik Prof, kalau kita lihat penjawat awam sering ditawarkan dengan pelbagai pinjaman dan juga kad kredit disebabkan ia mudah diluluskan. Jadi QPEX juga mohon Kementerian Kewangan dan juga BNM untuk memanjangkan had tempoh bayaran pinjaman. Jadi adakah ini sihat dari segi pengurusan kewangan isi rumah atau mungkin ada inisiatif lain Prof? Ya, mungkinlah kalau kita lihat cadangan QPEX untuk mereka yang dah betul-betul dalam situasi yang parah lah. Maknanya ni kalau macam masuk ICU lah. Okey, tak ada cara lain panjangkan had tempoh bayaran pinjaman. Tapi saya ingat ini bukan satu cara yang sepatutnya diamalkan, iaitu lebih bersifat reaktif daripada proaktif. Saya lebih suka kalau kerajaan lebih bersifat proaktif. Macam mana? Kalau kita tengok kakitan kerajaan ni, kalau mereka mula-mula masuk sektor perkhidmatan awam ni, mereka ada latihan induksi, pengenalan kepada pelbagai SOP, guideline dan sebagainya. Tetapi tidak ada elemen pengurusan kewangan semasa mula-mula masuk. Yang ada bila mereka nak pencen. Bila mereka pencen tu barulah ada kursus bagaimana nak mengendalikan duit pencen ke ataupun macam mana nak menambah pendapatan semasa bersara. Tapi masa tu mungkin mereka dah berhutang teruk lah. Mereka dah kena fikir nak habiskan nak bayarkan hutang. Jadi saya fikir kalau setiap kementerian, setiap agensi setiap kali mengambil pekerja baru, jadi mereka wujudkan satu panggil pakar-pakar kewangan untuk memberi latihan, memberi pendedahan kepada setiap pejabat awam bagaimana untuk menguruskan kewangan mereka. Janganlah terus nak ambil credit card, nak terus beli pelbagai aset yang sebenarnya mungkin akan jadi liability di sekian hari. Oleh itu yang saya lihat lebih penting iaitu kefahaman pengurusan kewangan itu harus diterapkan di kalangan pejabat awam sebaik saja mereka mula masuk perkhidmatan. Dr. Razman, antara perkara yang penting juga adalah apabila kita seolah-olah bunyinya macam tebu lah kalau kita bercakap berkenaan dengan berkenaan dengan isu hutang ini. Ramai yang mungkin memikirkan bahawa ianya sudah sebagai satu perkara pengakhiran ataupun seolah-olah tiada solusi. Kita lihat dalam saya bentangkan tadi, kita ada AKPK, masih lagi boleh berbincang dengan bank dan sebagainya. Nasihat Dr. Razman kepada mereka yang di luar sana yang mungkin merasakan bahawa isu ataupun permasalahan hutang mereka ini menyebabkan ianya adalah berakhir ataupun segala-galanya tiada jalan penyelesaian melibatkan isu hutang yang dialami oleh mereka. Mungkin ada nasihat, Doktor? Ya, kita nak menangani usaha ni ataupun isu ni perlukan pelibatan semua pihak. Pertama di pihak kerajaan, pihak swasta dan juga komuniti. Kita harus mewawarkan, memperkasakan alternatif pembiayaan alternatif kepada pinjaman yang tidak berasaskan kadar faedah ataupun riba ini. Banyak konsep-konsep yang kita boleh guna pakai, konsep wakaf, sedekah, zakat, musyarakah, mutanakisah, mudarabah dan juga musyarakah. Dan semua ni harus diwar-warkan kerana ianya tidak melibatkan terpaksa membayar komitmen yang tinggi setiap bulan kepada institusi kewangan. Itu untuk bagi mereka yang mahu mula membina hidup, memiliki aset. Bagi mereka yang sudah memiliki hutang, memang kita ada AKPK, memang kita ada bank yang boleh menstrukturkan kembali pinjaman. Tetapi saya lebih cenderung kalau ada institusi kewangan di negara kita yang mengamalkan, orang kata kalau terutamanya institusi kewangan Islam yang mengamalkan konsep makasih syariah, yang memberi ruang apa yang kita panggil debt jubilee, iaitu penghapusan hutang, mungkin bukan prinsipal tetapi di bahagian kaedah bahagian portion faedah dia tu dihapuskan supaya boleh terus bayar prinsipal saja tetapi tidak perlu bayar faedah. Mungkin orang akan tanya macam mana nak untung kalau cuma bayar prinsipal je, tetapi kita lihat institusi kewangan sebelum pandemik, semasa pandemik, selepas pandemik, sentiasa untung berbilion-bilion ringgit. Dan maknanya mereka mampu untuk membantu mereka yang betul-betul terdesak ini untuk melunaskan sebahagian daripada hutang mereka. Dan ada juga yang tanya kenapa nanti macam mana dividen daripada bank ni nak sumbangkan kepada EPF sebagai contoh. Nanti kesian orang yang mencarum dalam EPF tak dapat banyak dividen. T20 sebenarnya memiliki 80% daripada caruman USP. Bermakna kalau siapa yang dapat dividen tu kebanyakan yang golongan atas. Oleh itu saya lihat ada juga ruang untuk institusi kewangan memberi
CSR lah, walaupun mereka berniaga buat untung, tapi perniagaan lain pun ada juga CSR. Jadi bank pun sepatutnya buatlah CSR ni dalam bentuk debt jubilee untuk mereka yang yang betul-betul lah terdesak, dan juga cadangan ataupun hasrat kerajaan untuk meringankan syarat-syarat untuk mereka yang muflis tu supaya dapat keluar daripada status muflis dengan lebih cepat, itu pun kita amat alu-alukan. Baik, terima kasih diucapkan kepada Profesor Madia Dr. Ahmad Razman Abdul Latif, pengarah program MBA Putra Business School. Baik, perkembangan seterusnya, penyatuan fiskal akan berlaku di Malaysia lebih pantas pada era pasca pandemik. Ia diunjurkan kekurangan pada 2023 kepada 4.9% daripada 5.3% sebelumnya. Fitch Solutions dalam laporan prospeknya berkata ia telah menyemak turun unjuran defisit belanjawan Malaysia 2023 berikutan jumlah perbelanjaan kerajaan persekutuan pada 2023 dijangka berkurang kepada 386.1 bilion ringgit yang diumumkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada 24 Februari lalu. Katanya belanjawan yang disemak semula itu lebih tinggi berbanding 372.3 bilion ringgit sebelumnya yang dicadangkan oleh bekas Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob pada Oktober 2022. Firma itu berkata secara keseluruhan ia menjangkakan hasil sebagai bahagian keluaran dalam negara kasar KDNK turun kepada 15.2% daripada KDNK tahun ini daripada 16.5% pada tahun fiskal sebelumnya dan sedikit di bawah unjuran kerajaan sebanyak 15.4% daripada KDNK untuk 2023. Fitch Solutions menjangkakan perbelanjaan akan merosot kepada kira-kira 20.1% daripada KDNK pada 2023 daripada 22% pada 2022. Susulan kadar penyatuan fiskal yang lebih pantas, firma itu menjangkakan jumlah hutang kerajaan sebagai sebahagian KDNK akan mencecah 60.7% pada tahun ini 2023. Sebanyak 47% responden di Malaysia mempunyai bajet kurang daripada RM350,000 untuk pembelian hartanah mereka disebabkan isu kemampuan yang kekal sebagai fokus utama dalam kalangan pembeli rumah. Property Guru Malaysia menerusi kajian sentimen pengguna separuh pertama 2023 mendedahkan hanya 1 daripada 10 mempunyai bajet lebih daripada RM600,000. Kajian tersebut juga mendapati separuh pengguna di negara ini tidak mampu membeli rumah tanpa bantuan kerajaan dengan hampir 3 daripada 4 responden menggesa kerajaan melaksanakan lebih banyak inisiatif untuk menangani isu kenaikan inflasi. Pengurus Negara Malaysia propertyguru.com.my dan iproperty.com.my Sheldon Fernandez berkata cabaran kewangan berterusan yang dihadapi pengguna memberi lebih penekanan kepada kepentingan bantuan kewangan kerajaan dalam perjalanan pemilikan rumah rakyat Malaysia. Katanya walaupun peningkatan gaji minimum terbaru sangat dialu-alukan, kenaikan inflasi turut meningkatkan perbelanjaan harian isi rumah yang menyebabkan simpanan bulanan rakyat Malaysia semakin berkurangan dan mereka perlu meminimumkan perbelanjaan tambahan. Selain gesaan kepada sokongan kewangan diterajui kerajaan, kajian turut mendedahkan yang 2 dalam 5 rakyat Malaysia tidak mempunyai pemahaman jelas mengenai terma kelayakan skim perumahan mampu milik. Baik, niaga ini akan berhenti rehat seketika, kembali selepas ini.